Salatan wa salaman daimaini ala rasulillahil amin. Segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala telah pun memberikan izin dan kurnia untuk kita semua berada dalam bulan Sya'ban, yang padanya ini Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan malam yang mempunyai berkah nisfu Sya'ban. Bahkan Maha Suci Allah, lewat dalam beberapa malam lagi kita akan sampai kepada bulan yang mulia, yakni Syahrul Ramadan, yakni bulan Ramadan. Dalam sebahagian pendalilan yang tercatat dalam kitab Al-Allamah Al-Hafiz bin Thumain, daripada pendalilan Al-Imam Baihaqi rahimahullah menyebutkan bahawa janganlah kamu sebut bahawa Ramadan itu tiba, tetapi sebutlah bahawa bulan Ramadan itu tiba, kerana Ramadan itu termasuk pada sebahagian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada periwayat yang disebutkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah. Jadi para jemaah, kita sebut sebagai bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, yang mana dia akan datang lewat dalam beberapa hari lagi, dan kita berdoa kepada Allah seperti mana Allah Ta'ala menyambung nyawa kita sampai ke hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempanjangkan lagi umur kita, dan Allah Ta'ala menjadikan kita semua di kalangan orang-orang yang beriman, mati dalam keadaan bahagia dan hidup dalam keadaan seterusnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Al-Imam Sayyid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menjelaskan dalam sesuatu ayat, apabila Allah Ta'ala sebut tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kata Quran, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, maka kami akan mengampunkan segala kesalahan-kesalahan, yakni dosa-dosa kecil kamu. Bahkan disebutkan kepada kita mudkhalan karimah, dan aku akan masukkan kamu ke tempat-tempat yang mulia, yakni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan itu sahaja, nak disebutkan di sini, antara faedah yang paling utama adalah kalau kita menjauhi dosa besar dalam surah An-Nisa ayat nombor 31, kita menjauhi setiap daripada dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan setiap daripada dosa-dosa kecil kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksud jauh dosa besar, nescaya Allah Ta'ala mengampunkan segala kesilapan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sesuatu perkara yang hakikat. Maka kata Ibnu Abbas, al-kabiratu kullu dhanbin khatamahu Allah bin-nar. Artinya dosa besar itu adalah yang Allah akhirkan ianya dengan ancaman neraka Allah, au ghadabin au la'natin au azabin, ataupun kemurkaannya, ataupun laknatnya, ataupun azab siksanya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu kelebihan, yang kalau kita nak minta semua dosa-dosa kecil Allah Ta'ala ampunkan kita, para jemaah, maka haruslah kita menjaga solat 5 waktu. As-salatu khamsu wal jam'atu ila jam'ati. Siapa yang dia solat 5 waktu daripada satu solat Jumaat kepada solat Jumaat yang seterusnya, para jemaah sekalian, kafaratun, nescaya ianya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama mana dia tidak melakukan dosa besar. Maksudnya, siapa yang minggu lepas dia jaga solat 5 waktu, dia jaga solat 5 waktu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dia tak tinggal pun subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, masuk pada Jumaat yang baru, dia tak tinggal pun subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, maka Allah Ta'ala ampunkan segala dosa dia, maka dia suci. Sebab itu barang siapa yang saya tengok ni tuan-tuan, banyak ahli-ahli tentang masjid ni, insya-Allah tuan-tuan ada potensi besar untuk tuan-tuan, para jemaah ayat itu sekalian dapat masuk syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
Ya Allah, kami minta, kami mohon kepadamu agar kamu redha aku masuk ke dalam syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada tuntutan dan tuntunan lain yang mana kita nak di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan kita minta dan kita bermohon agar Allah Subhanahu wa taala memurniakan berbagai jenis nikmat dan berbagai jenis kelebihan agar kita dapat masuk bersama dengan baginda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat daripada itu disebutkan lagi kepada kita, masya-Allah tabarakallah, mereka yang dapat menyelamatkan diri mereka itu, mereka yang dapat mendekatkan diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan menjadi di kalangan orang-orang yang beriman mudah-mudahan. Dan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak habis lagi daripada itu apabila disebutkan kepada kita oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, disebutkan dalam kitab Syarah Al-Kabair, dia kata dosa besar itu ialah dosa yang mewajibkan padanya ada hukuman had. Ada juga pandangan yang sebut bahawa ia adalah dosa yang diiringi balasan buruk kepada pelaku dosanya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam semua jenis dosa, dalam semua jenis dosa yang orang lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang orang meletakkan setiap daripada kemukaan itu, masya-Allah tabarakallah, semuanya akan dibebankan dalam neraka Allah. Yang paling besar sekali adalah dosa mensyirikkan Allah. Dosa mensyirikkan Allah. Dan orang yang masuk ke dalam neraka Allah ni ada 3 jenis utama minuman yang Allah Taala sediakan untuk mereka. Kalaulah seseorang itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dipersiapkan 3 minuman utama yang mana mereka harus untuk melazatinya di atas kealpaan mereka di atas dunia, para jemaah sekalian. Minuman yang pertama yang akan diminum oleh ahli neraka Allah itu yang disebut sebagai hamim. Yang disebut sebagai hamim. Abdullah bin Isa Al-Kharras disebut daripada Daud bahawa sesungguhnya air hamim ini adalah air yang panas membakar, yang dia akan masuk ke dalam kerongkongan manusia pada saat ketika itu. Dan air hamim ini diminum oleh ahli neraka Allah. Dia telah pun dipanaskan oleh Allah sebelum Allah ciptakan langit dan bumi lagi, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau seseorang itu dicampakkan masuk ke dalam neraka Allah, bila dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada perkara lain yang dia akan dapat. Maka air yang pertama sekali yang dia akan minum itu disebutkan bahawa itulah air hamim, yang mana air pada saat ketika itu adalah air yang sangat panas sehingga terongkokkan manusia yang minum itu maka dia akan panas seluruh badan. Siapa yang akan minum air hamim ini? Yang akan minum air hamim ini adalah orang yang makan harta anak yatim, orang yang makan rasuah, orang yang makan harta orang lain, orang yang melakukan kezaliman ke atas muka bumi ini, maka dia akan minum air hamim. Yang kedua, apabila dia masuk ke dalam neraka Allah, jenis minuman kedua itu yang disebutkan padanya adalah al-ghassaq. Pertama hamim, air yang dipanaskan Allah sebelum lagi penciptaan langit dan bumi. Pada saat ketika itu dah panas, hari ini air itu menggelegak, tunggu sehingga diminum oleh ahli-ahli yang melakukan kemudaratan dan yang melakukan kemaksiatan di atas muka bumi ini, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara tersebut sama sekali mereka akan melakukan keadaan yang berat. Yang kedua sekali, nama air itu adalah al-ghassaq. Kata Ibnu Abbas, air ghassaq ini adalah air daripada kulit dan daging orang kafir, iaitu peluh orang-orang kafir yang ditadak, para jemaah. Orang kafir ini tuan-tuan, memang istilah dia orang kafir. Ada orang kata, masyarakat tabarakallah, bukankah kita adalah lebih molek kita tak sebut istilah orang kafir? Salah. Sebab tuan-tuan, kalau kita tidak menyebut perkataan kafir ataupun kita tak setuju dengan istilah itu, bukankah daripada 114 surah daripada Quran ada satu surah namanya surah Al-Kafirun? Dan sebab itu kalau istilah ni itu adalah orang kafir,
maka dia tetap kafir. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah istilah yang digunakan oleh Quran. Kalau kita tak bersetuju, maka kita kena ambil semua kitab Quran, buanglah daripada sebab ini surah Al-Kafirun itu. Tak boleh. Maka ada orang ustaz, kita kena, mungkin kita sebut dia bukan Islam ataupun belum Islam ataupun non Muslim. Istilah itu daripada mana, saudara? Istilah itu daripada mana? Tetapi istilah yang Quran gunakan daripada perkataan kafarah, iaitu kafir. Apa maksud kafir? Ma makna kafir? Kafir ini para jemaah artinya tertutup. Yang tertutup, apa yang tertutup? Khatamallahu ala qulubihim. Yang Allah Ta'ala telah menutup hati mereka, sehingga mereka tidak nampakkan kebenaran para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita kata orang kufur nikmat, apa maksud kufur nikmat? Yang tertutup mata mereka daripada melihat nikmat Allah. Itu maksud kufur nikmat. Dia bukan kafir, tetapi dia tertutup matanya daripada melihat nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat. Nikmat yang sangat besar para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan nikmat itulah yang akan membuka manusia untuk bawa mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun sebab itu ke atas muka bumi ini, kita bila tengok rakan-rakan kita yang kafir, kita mesti ada rasa sedih dan nak tolong mereka. Kenapa? Sebab hari ini kalau kita tengok ustaz, saya rasa cemburu ustaz. Saya tengok ke atas dunia ni banyak orang kafir yang mewah-mewah, rumahnya besar-besar, keretanya besar-besar. Saya rasa saya sedih. Saya nak beritahu kepada jemaah sekalian, dekat atas dunia ni memang ini bukan daerah kita. Memang ini bukan daerah kita. Tapi sedaya mungkin kita menjaga daerah ini, kita bersaing semampu kita sebagai orang Islam supaya kita maju. Tetapi kalau kita nak bersaing daripada sudut pelbagai kapitalisnya para jemaah sekalian, daripada sudut kemampuan jumlah keadaan bangunan-bangunan besar dan mewah, ya sebenarnya kita tak ada apa-apa. Tuan-tuan, yang kita ada adalah kalimah tauhid la ilaha illallah. Itu menyebabkan jiwa dan nyawa tuan-tuan mahal, sebab ada Allah. Apabila Allah dimasukkan dalam hati kita, apabila Allah diserapkan dalam jiwa kita, itulah yang menjadikan jiwa kita mahal para jemaah sekalian. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah disebut dalam ibadah kita, sebahagian dia kata rukun solat ada 13, sebahagian kata ada 14, tapi sebahagian dalam mazhab Syafi'i kata ada 17. Kenapa? Sebab mereka menganggap tumakninah ketika solat itu juga termasuk daripada rukun solat. Ma makna tumakninah? Apakah maksud tumakninah? Dia kata tunggu sebentar. Kita belajar dulu. Maksud tumakninah ini adalah tunggu sebentar. Waktu rukuk tunggu sekejap, waktu i'tidal tunggu sekejap, waktu sujud tunggu sekejap. Tapi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makna yang lebih besar Imam Ghazali kata, bukanlah artinya tunggu sekejap tumakninah tu artinya bertenang, tetapi pada jemaah, untuk apa kita tunggu sekejap? Kata Imam Ghazali, bukan tunggu sekejap itu, tetapi artinya adalah tumakninah adalah waktu untuk kamu memasukkan Allah dalam solat kepada jemaah. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, tumakninah adalah waktu untuk kamu masukkan Allah dalam solat. Jadi kalau kita solat tak ada tumakninah, sebenarnya kita tak sekalikan Allah dalam ibadah kita. Orang yang terlalu bekerja-kerja nak habiskan rakaat solat dia, orang yang terlalu bekerja-kerja nak keluar pergi kerja, dia solat dalam keadaan tergesa-gesa. Adakah dia kalau dia tak sempat tumakninah, kalau dia tak sempat bersederhana, solatnya ibarat ayam mematuk lauknya para jemaah sekalian, maka hakikatnya dia tidak sempat memasukkan Allah dalam ibadah. Sebab proses memasukkan Allah dalam ibadah itulah, sebab itu sebagian para ulama tasawuf menggariskan bahawa perlunya tumakninah dalam ibadah supaya kita dapat masukkan Allah, supaya bila kita sujud kita rasa Allah, supaya bila kita rukuk kita rasa Allah, supaya bila kita i'tidal kita rasa Allah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang cukup cantik Allah susun bulan. Kita cuba tengok
bulan Rajab Allah Ta'ala turunkan solat. Bulan Rajab Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan solat. Bulan nisfu Sya'ban para jemaah sekalian boleh berlakunya perubahan kepada takdir muallaq yang baik. Dengar dia, doa ni tuan, dia tak mengubah takdir. Sebab takdir itu dalamnya juga ada doa. Doa ni dia tak ubah takdir. Yang saya sebut ni bukan saya sebut. Yang sebut ini guru mulia Baba Ghazali sepanjang fatwanya. Baba ni kata takdir ni dia tak ubah, doa ni tak ubah takdir. Sebab kita berdoa pun dalam takdir Allah. Betul kan? Tuan-tuan berdoa pun dalam takdir Allah. Takkan tiba-tiba dalam takdir ubah takdir kan? Dia bukan begitu. Cuma dalam takdir punya dua perkara. Satu namanya takdir mubram, satu namanya takdir mu'allaq. Satu takdir yang kekal. Takdir yang kekal para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti contoh disebutkan kepada kita adalah ajal kita para jemaah sekalian. Masya-Allah tabarakallah. Dan bukan itu sahaja, bahkan ayuhan mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, ianya juga termasuk daripada perbuatan-perbuatan seperti mana mungkin dia akan berkahwin, dia akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tetapi cara kematian itu termasuk sebahagian ulama berpandangan kaedah muallaq. Kamu memang akan mati, tapi cara kamu mati itu daripada doa dengan usaha ia boleh mengubah bagaimana cara kamu mati. Itu artinya, maksudnya yang ubah itu adalah takdir muallaq. Takdir yang bergantung kepada doa dan ikhtiar. Macam contoh, kalau kita naik kereta baca doa, kita tak aksiden. Tapi kalau kita lupa baca doa, maka kita akan aksiden. Pada takdir muallaq itulah Allah memberi ruang untuk manusia berikhtiar dengan hidupnya. Ya, pada ruang itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka pada saat ketika itu dapat menjadikan dan dapat menggunakan seluruh daripada kehidupan mereka agar mereka meletakkan jiwa mereka dan meletakkan kasih sayang dan cinta mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemuliaan yang sangat dahsyat, yang cukup luar biasa para jemaah sekalian. Itu dia penting. Jadi bila kita meninggal dunia, majoriti daripada kita ni tuan, kalau boleh kita kat Malaysia ni, kita nak meninggal dunia pada hari Jumaat. Orang kata ustaz, meninggal dunia hari Jumaat ni lepas azab kubur. Betul ke? Betul. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, hadis nombor 1074, Nabi kata, "Ma min muslimin yamutu yaumal Jumaah aw lailatal Jumaah." Tidak ada seorang pun orang Islam dia meninggal dunia pada hari ataupun pada malam Jumaat, illa waqahu Allahu fitnatul qabr, kecuali Allah Taala akan melindungi dia daripada azab kubur, daripada fitnah kubur pada jemaah sekalian. Di antara fitnah kubur itu adalah dakwaan, pertuduhan, kertas-kertas siasatan yang akan dibacakan di dalam alam kubur nanti. Tidak ada waktu yang paling takut tuan-tuan. Tak ada apa-apa jaminan. Ke atas dunia ni, siapa buat salah dia boleh lepas dengan ada wang jaminan kepada jemaah sekalian. Apapun jenis jenayah yang ada pada mahkamah dunia, siapa ada wang jaminan boleh bagi lepas, sama ada dalam negeri ataupun dia ada hak lah lepas itu macam mana. Tapi di hari akhirat, mana jaminan dia? Wang dah tak laku dah. Bila kita meninggal dunia nanti, masya-Allah tabarakallah, yang boleh membantu kita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak lain dan tak bukan hanya doa anak yang soleh, infak sedekah yang tuan-tuan buat ke atas dunia ni, dan juga ilmu yang kita manfaatkan untuk orang lain. Ini tiga dia tuan-tuan. Sebab apa? Tak ada lain-lain jaminan. Kalau kita kata ustaz, Quran yang akan datang membantu kita, kalau kita ahli maksiat, maka kita akan tetap terbumban pada jemaah. Kita akan tetap terbumban. Ya. Jadi oleh sebab itu, ayuhal mustami'un al-kiram, ini perkara yang mesti kita jaga, dan ini adalah perkara yang mesti kita dalami supaya Allah menyelamatkan kita semua daripada azab kubur. Oh, saya terasa saya dah sampai kat tengah-tengah tuan-tuan.
saya belum lagi bertaaruf dengan tuan sekalian. Masya Allah. Okey, ringkasan. Nama penuh saya Ahmad Fuad bin Muhammad Mukhtar. Jadi orang kenali saya sebagai Ustaz Da'i Fuad Mukhtar. Saya adalah panel di Tanilah Ustaz di TV3, panel termuda tuan. Hari Sabtu baru ni saja saya bersiaran di Tanilah Ustaz di TV3. Dan Allah SWT Muhammad dan khusus saya dalam bidang usuluddin dan juga tasawuf, dan juga mainan saya dalam bidang rawatan Islam. Bahkan pada jemaah sekalian, sekarang ini saya merupakan panel agama untuk TV Al-Hijrah, TV3, RTM. Saya punya tauliah 3 negeri, wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan juga Selangor pada jemaah sekalian. Okey, itu sikit ya. Jadi orang kenal saya sebagai Da'i Fuad. Okey, lanjut. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara yang jauh lebih besar sekali, masya-Allah tabarakallah, itulah keadaan. Okey. Jadi kalaulah Allah Taala menyelamatkan kita daripada keadaan tersebut, maka itulah keselamatan paling besar. Apa lagi tuan-tuan yang boleh membantu kita dalam kubur? Sedekah kepada mayat. Perasan tak orang lain? Pelik orang lain ni. Bapa dia, suami dia meninggal, lepas tu dia buat makan-makan pada jemaah. Orang Melayu ni dia orang meninggal, lepas tu dia buat makan-makan para jemaah sekalian. Kenapa? Orang Melayu bila masya-Allah tabarakallah ada ahli keluarga meninggal dunia, dia lagi dia buat makan-makan. Dia apa? Kadang-kadang orang kata, ustaz, kenapa bila makan banyak sangat makan? Sebenarnya itu termasuk pendalilan daripada hadis Sahih Bukhari yang disebutkan sebagai sedekah kepada mayat para jemaah sekalian. Dalam hadis Sahih Bukhari sebut pada kita, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha walakin kana an-nabi yuksiru zikrah. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, saya tidak pernah cemburu kepada perempuan lain. Jadi kalau ada ustaz-ustaz kata Aisyah ni perangai dia buat cemburu, tak salah ya, itu bukan penghinaan tau. Sebab memang Aisyah dia pernah sebut sendiri, aku ni tak cemburu pada isteri-isteri lain kecuali aku cemburu kepada Khadijah. Cuma tak cantik lah ayat tu. Para jemaah sekalian, tak cantik lah ayat tu. Sebab memang sifat bagi orang perempuan dia ada cemburu. Lelaki pun wajib ada cemburu. Lelaki yang tak ada cemburu kepada isteri dia, apa hukumnya tuan-tuan? Dayus dia. Dia biarkan isteri dia bersembang dengan orang lain pada jemaah. Itu pasal ada seorang ni dia cakap, siapa yang biarkan isteri dia bersalin ke hospital, doktor lelaki yang sambut, dayus terus. Kalau ikut ayat tu pun tak cantik sangat lah. Sebab ada orang pergi ke hospital kerajaan sebab dia tak cukup bajet. Para jemaah sekalian, dia tak cukup bajet. Jadi kalau nak kata sebab tak cukup dana dia terus jadi dayus, Islam bukan macam tu. Allah SWT Muhammad, Islam bukan macam tu. Jadi saya cuma nak beritahu, suami dia kena ada rasa cemburu dengan isteri, isteri dia kena ada rasa cemburu dengan suami. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini saya pun tak tahu tuan-tuan. Kemarin saya keluarkan kenyataan, saya sebut bahawa saya tunggu kepada dua orang artis besar yang sedang ada isu keluarga ni tuan-tuan. Saya kata tak payahlah keluarkan kenyataan ini dan susah. Habis perempuan-perempuan se-Malaysia semua sedang saya punya TikTok dengan IG tu kan. Semua sedang. Dia kata, ustaz, macam mana ustaz tak cakap macam tu? Macam tu orang kotor, biarlah dia buahkan dekat media sosial, dia akan dapat sokongan dan dukungan. Saya cakap para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dulu tuan-tuan, Nabi pernah ada isu dengan Hafsah untuk Nabi bercerai sekejap. Nabi rujuk balik, tak ada satu dalil pun bagi tahu apa masalah Nabi dengan Hafsah. Satu dalil pun saya cari-cari kenapa Nabi bercerai sekejap dengan Hafsah, lepas tu Nabi double balik. Tak jumpa tu. Dulu Zaid Al-Harith itu berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, cerai. Juga tak ada mana-mana periwayatan yang kuat bagi tahu kenapa mereka berpisah. Kalau saya nak bagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya dah pernah cakap di dalam televisyen, saya beritahu bahawa sebenarnya Akta 1914 yang dulu digubal, Akta Keganasan Rumah Tangga tuan-tuan,
di-apply dalam mahkamah pada tahun 1996 beritahu sesungguhnya termasuk keganasan rumah tangga itu antaranya seseorang dia ambil harta suami ni, dia tak boleh usik duit isteri dia pada jemaah sekalian. Tapi isteri boleh dah usik duit suami dia. Sabar je lah tuan-tuan. Siapa suruh dia lelaki? Dah tentu nak jadi lelaki sangat, sabar je lah. Masya Allah, tabarakallah. Jangan pula Ustaz cakap macam ni supaya jadi perempuan pula ada penting tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Itu satu. Yang kedua ni saya tak beritahu para jemaah, termasuk para jemaah ada banyak bawa lepas bergaduh ke apa ni, monyok je saya tengok. Masya Allah, tabarakallah. Sabar lah tuan-tuan, biasa nak 13 hari bulan ni memang macam tu. Masya Allah, tabarakallah, memang macam tu. Nanti hujung bulan nanti disejuk balik kepada jemaah. Okey, lanjut. Maka apa yang berlaku? Jadi Aisyah ini dia cakap dekat Rasulullah, dia cakap dalam hadis Sahih Bukhari, dia kata tak ada perempuan lain yang paling aku cemburu kecuali aku cemburu kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru zikraha wa rubbama dhabaha syatan thumma yuqattimuha a'dha'an thumma yab'athuha fi sudaiqi Khadijah. Disebutkan bahawa dan bila setiap kali Nabi Muhammad teringat pada Khadijah, maka Nabi Muhammad akan menyembelih seekor kambing pada jemaah sekalian. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Bila Nabi Muhammad teringat Allahu Akbar isteri aku Khadijatul Kubra pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad akan sembelih seekor kambing dan disebutkan yuqattimuha a'dha'an, dan dipotong kecil, thumma yab'athuha fi sadaqi Khadijah, dan dia pergi bagi kepada kawan-kawan Sayyidatina Khadijah. Kalau tuan-tuan nak buat setiap kali teringat almarhum isteri suami sembelih kambing, lama-lama tuan-tuan sembelih kepala sendiri tu, pasal harga kambing berapa hari ni. Jadi yang kita boleh buat, kita bagi mi goreng, kita bagi bihun, kita bagi spaghetti karbon monoksida. Tuan-tuan dia faham tak faham suka. Nak lebih dahsyat, spaghetti karbon dioksida. Yang sihat sikit, spaghetti carbonara lah. Jadi pada jemaah sekalian, Masya Allah, tabarakallah, itulah keadaannya. Tapi Nabi potong dan Nabi bagi makan kepada rakan-rakan yang lain. Farubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Dan dia jumpa Nabi, dia kata, wahai Muhammad, seperti dekat atas dunia ni tak ada perempuan lain kecuali Khadijah sahaja. Nabi kata apa dia? Innaha kanat wa kana li minha waladun. Sahih Bukhari. Maka Nabi kata sesungguhnya Khadijah, tetap Khadijah daripada rahim dia keluar anak-anak aku. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi saya nak beritahu, isteri ni dia mulia 100%. Tapi bila daripada rahim tu keluar anak-anak kita, mulia menjadi 1000% para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, sebab jadi janganlah ada sangat insecure pula bila dia kata ustaz, daripada rahim saya belum dapat 2 anak lagi, jangan rasa sedih. Itu rezeki daripada Allah. Nabi Ibrahim tunggu nak dapat anak lama. Nabi Zakaria tunggu nak dapat anak lama, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan sebahagian Nabi Allah tak kurniakan pula waris untuk dia. Contoh dia Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tak ada keturunan. Ada sebagian Nabi Allah Ta'ala bagi dekat dia semua keturunan anak lelaki, sebagian Nabi campur anak lelaki, anak perempuan macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian Nabi anak dia OKU, antaranya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi kalau dia dapat anak-anak OKU ni para jemaah sekalian, sebahagian kita cuba tengok Nabi Sulaiman dapat kuasa hebat, dapat pegang alam manusia, dapat pegang alam jin, betul kan? Tapi Allah Ta'ala bagi kurang sikit seperti mana zuriat dia. Ini banyak berlaku dalam kehidupan kita. Banyak tak tuan-tuan orang kaya-kaya tapi tak dapat anak? Banyak tak para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang kaya-kaya semuanya sempurna tapi anak dia tak berapa sihat. Allah minta keadaan dunia ni, Allah tak bagi nikmat yang sempurna untuk kita semua. Nikmat yang sempurna ke atas dunia ini para jemaah sekalian, Masya Allah, tabarakallah. Nikmat yang sangat hebat itu di dunia ini ditinggalkan, yang ada semuanya di atas syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu
kita kena bersemangat betul untuk dapat masuk ke dalam syurga Allah. Tetapi persoalannya, adakah kita dapat menepis para jemaah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadaan? Tuan-tuan pernah dengar tak orang meninggal dunia yang dekat dahi dia belum bermaksud dalam surga? Pernah dengar orang Melayu cakap? Sebenarnya itu bukan hanya orang Melayu cakap, itu dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis nombor 982. Nabi sebut pada kita, mautul mu'mini bi'arqil jabin. Di antara tanda-tanda kematian bagi seorang mukmin, orang beriman kepada Allah, ialah dahinya akan berpeluh. Ini dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis nombor 982. Kenapa Ustaz kata orang beriman, kenapa dahi dia kena berpeluh? Sebab kata Al-Imam Al-Qurtubi, kata Imam Qurtubi, itu adalah merupakan azab Allah yang terakhir untuk mereka. Bermaksud dia diazab di atas dunia, dia ada rasa panas sikit, tapi itu azab yang terakhir. Setelah itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diselesaikan nyawanya. Sehingga dengan itu ayuhan mustami'un al-kiram, maka keadaan itu akan terurai-urai satu persatu pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi sebab itu saya nak beritahu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Taala, lepas ini kalaulah antara faedah yang sangat hebat, Nabi pernah tegur sahabat-sahabat. Nabi kata bila mana ada jenazah, Nabi kata jangan kamu cakap urusan dunia kepada. Dalil daripada itulah nak cakap, kalau ada mayat siapa cakap urusan dunia makruh, betul, sebab Nabi pernah tegur. Dan Nabi kata ketika mana ada jenazah, hendaklah kamu banyak berdoa, kerana pada saat ketika itu banyaknya para malaikat yang akan mengaminkan doa kamu. Dalil itulah bila ada jenazah, berhenti cakap isu dunia kepada jemaah sekalian. Bila masuk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mula beribadah, bila kita mula akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mula berhenti. Dan apa yang saya dapat fahamkan dulu, sebenarnya ada beberapa lagi perkara penting untuk saya bicarakan para jemaah sekalian. Namun yang saya nak bagi tahu, antara faedahnya bila Khadijah meninggal dunia, antara cara untuk kita ke atas dunia ini membantu para jemaah sekalian, maka tuan-tuan dah ada bisikan daripada belah kiri saya tadi. Jadi bisikan yang baik tuan-tuan sekalian, maka saya nak selesaikan dalam 30 saat sebelum kita teruskan kepada azan. Maka antara yang paling penting berdasarkan hadis Sahih Bukhari, maka hukumnya adalah sunnah seseorang bersedekah ke atas mayat, apatah lagi kalau dia bersedekah dalam soal makanan tuan-tuan. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, fakir miskin daripada diri saya sendiri, hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.